Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Nur Fatin Faria binti Muhammad Saimi, Syafini binti Azhan, Nur Alia Fadilah binti Muhammad Nordin, Tuan Nur Fatin binti Tuan Fauzi dan juga Nur Azim Fasihah binti Mustafa. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang masyarakat Mahmeri dari kelompok Senoi yang kini berada di Pulau Keri, Selangor. Anda semua boleh menonton video vlog pengalaman kami semasa berada di sana dengan menekan link yang telah disediakan. Seterusnya, seperti mana yang anda dapat lihat dalam slide ini, kami sedang memakai anyaman di atas kepala. Anyaman dan corak itu menjadi simbol bahawa kami merupakan tetamu kepada masyarakat Mahmeri. Anyaman tersebut boleh dibawa balik tetapi dengan bersyarat, iaitu tidak boleh membuangnya sesuka hati. Kami juga ingin memperkenalkan sedikit tentang pegawai yang bertugas semasa kami berada di sana. Nama diberi Cik Diana Rose Diamond yang berusia 24 tahun. Cik Diana mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang Corporate Communication di UNISEL. Cik Diana juga merupakan salah seorang masyarakat Mahmeri dan mempunyai 9 tahun pengalaman bekerja di Mahmeri Cultural Village. Tanpa melengahkan masa, mari kita mendalami masyarakat Mahmeri dengan lebih terperinci. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan bagi bertujuan mengenali asal-usul dan sejarah Mahmeri. Yang kedua, untuk mengenali dan mendalami budaya dan adat warisan Mahmeri. Dan yang ketiga adalah menganalisis langkah-langkah untuk mengekalkan kebudayaan, adat dan warisan Mahmeri pada era globalisasi kini. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini dijalankan selama 1 hari, iaitu pada hari Sabtu, bertempat di Mahmeri Cultural Village, Pulau Keri, Selangor. Kajian ini dijalankan bagi bertujuan untuk mengenali dan mendalami adat dan warisan budaya Mahmeri, di mana pada masa sekarang adat dan warisan mereka kurang dikenali, malah ada yang tidak mengetahui tentang kewujudan orang asli di Malaysia. Kaedah yang kami gunakan untuk kajian ini adalah kaedah intipati maklumat dan kaedah temu bual. Untuk kaedah intipati maklumat digunakan sebelum kami menjejak kaki ke tempat kajian, di mana kami melakukan pencarian maklumat sedikit tentang etnik Mahmeri di internet. Dan kami sebelum kedatangan kami ke sana, kami perlu membuat temu janji untuk menempah untuk pergi ke sana agar mereka mengetahui kami sebagai pelajar untuk melakukan kajian. Seterusnya adalah kaedah temu bual. Kami menemu bual 3 orang. Yang pertama adalah Ketua Mahmeri, iaitu Kak Diana Rose Diamond. Manakala lagi 2 adalah penduduk orang asli dan pelajar yang bernama Melina dan Dia Rosna. Saya akan sambung dengan masalah kajian. Masalah yang kami dapati semasa kajian ini dijalankan ada 3. Yang pertama adalah pengangkutan, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah kekangan masa. Antara 3 kesan ini memberi pelbagai kesan negatif dalam kajian kami. Tetapi yang paling memberi kesan kepada kajian kami adalah kekangan masa disertakan dengan cuaca yang tidak membantu. Disebabkan kekangan masa ini jugalah kami tidak dapat menyempurnakan tugasan kami dengan sempurna. Ia disiapkan tetapi tidak sempurna. Sedikit pengenalan tentang orang asli. Orang asli merupakan masyarakat peribumi yang mendiami kawasan pinggir kampung, pekan, bandar kecil, pesisiran pantai, hulu sungai dan pedalaman semenanjung Malaysia. Orang asli masih mewarisi cara hidup nenek moyang mereka. Orang asli boleh terbahagi kepada 3 kelompok utama, iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Kita dapat lihat di carta pie ini
kelompok Senoi menjadi penyumbang utama kepada masyarakat orang asli. Seterusnya, untuk dalam kelompok Senoi, suku kaum Semai menjadi penyumbang utama dalam kelompok Senoi. Catapai seterusnya menunjukkan suku kaum Mahmeri yang mana mereka 99% daripada mereka berada di negeri Selangor, manakala di negeri lain hanya 1% sahaja. Untuk sejarah kaum Mahmeri, mengikut cerita orang-orang tua, suku kaum Mahmeri berasal daripada Johor Lama iaitu Kota Linggi. Manakala mengikut para pekaji berpendapat bahawa suku kaum Mahmeri bukan berasal daripada negeri ini. Mereka tergolong dalam suku kaum Senoi, dipercayai berasal daripada Kemboja dan Vietnam. Mengikut kajian genetik yang dilakukan oleh para pengkaji, didapati masyarakat Mahmeri tergolong dalam keturunan orang-orang Mongoloid. Secara fizikalnya, mereka berkulit hitam manis, berambut ikan mayang dan bermata hitam dan juga bertubuh gempal. Dari segi perkataan, Mahmeri bermaksud orang hutan, Mah bermaksud orang, Meri bermaksud hutan. Manakala dari segi istilah pula, Mahmeri bermakna orang laut kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut serta bekerja sebagai nelayan. Saya akan sambung tahap pendidikan. Untuk tahap pendidikan, dalam kalangan masyarakat Mahmeri, tahap pendidikan yang diterapkan dalam masyarakat mereka sama seperti kelompok-kelompok yang lain, iaitu dengan memberi pendedahan pendidikan di sekolah-sekolah. Mereka juga belajar subjek-subjek yang sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Selain itu, sebuah kurikulum khas untuk murid-murid orang asli yang melibatkan elemen budaya dan konteks masyarakat mereka. Ianya sesuai dengan tahap kemampuan murid-murid orang asli. Walaupun orang asli ni menghadapi tahap keciciran pendidikan yang tinggi, tapi ada segelintir daripada mereka ni mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat IPT. Hal ini akan meningkatkan lagi pencapaian taraf pendidikan anak-anak orang asli ke arah menambah baik kualiti kehidupan mereka pada semasa ke semasa. Untuk tokoh-tokoh pendidikan yang boleh menjadi inspirasi bagi masyarakat orang asli adalah antaranya Prof. Dr. Bahari Belaton, Prof. Dr. Julie Edo dan Dr. Bahtian. Prof. Dr. Bahari ini merupakan orang asli suku Semai di Perak. Beliau ni merupakan salah seorang profesor yang berkhidmat di USM. Beliau ni dilantik sebagai dekan PPSK dan pengarah pusat Pusat Temaju Negara. Berkat kecemerlangan beliau di peringkat sekolah, beliau berjaya melanjutkan pelajaran ke Australia di bawah tajaan JPA. Pada peringkat ijazah, beliau telah mengikuti pengajian dalam bidang sains komputer di South Australian Institute of Technology dekat Australia. Lepas tu beliau ni menyambung pengajian selama setahun lagi di Flinders University ke Australia untuk mendapatkan kepujian sebelum meraih ijazah Dr. Falsafah di Leeds, Australia. Untuk kegiatan ekonomi etnik, masyarakat Mahmeri di kawasan yang berdekatan dengan pesisiran pantai, kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti perikanan seperti nelayan. Aktiviti perikanan ni bukanlah kegiatan ekonomi yang utama kerana hanya segelintir daripada masyarakat mereka yang melakukan aktiviti tersebut.
Kebanyakan daripada mereka menumpukan pada hasil tangkapan ketam dengan kerang di pesisir pantai kerana mereka tak dapat berlayar jauh dengan sampai. Untuk aktiviti yang utama, kegiatan ekonomi yang utama, masyarakat Mahmeri adalah bercucuk tanam. Mereka ni mula menanam kelapa sawit, buah-buahan, jagung, ubi dan juga ini merupakan sebahagian makanan seharian mereka. Mereka ni juga mengusahakan getah dan hasilnya dijual kepada orang Cina. Kebanyakan masyarakat asli ni, masyarakat asli Mahmeri ni akan bekerja di kawasan estate, di kawasan kelapa sawit. Antara kopi juga adalah antara tanaman penting dalam memandangkan kawasan pesisiran pantai tu merupakan yang sesuai untuk mengusahakan tanaman kopi. Kopi ni akan dijual kepada orang Cina di bandar dan hasil jualan kopi ni diperoleh dan akan digunakan untuk membeli barangan keperluan harian mereka seperti beras, ikan masin dan lain-lain. Mereka juga mendapat sumber makanan dari tanaman hasil usaha mereka sendiri. Okey. Untuk yang ketiga, masyarakat asli ini juga merupakan pakar pengukir. Mereka ni merupakan pakar pengukir dan bentuk rumah mereka yang dihasilkan tu melalui ukiran mereka sendirilah. Kepakaran ilmu ukiran ni mendorong pihak jabatan orang asli ni untuk ambil mereka bekerja sebagai pengukir. Jabatan ni juga telah menubuhkan pasukan khas iaitu pasukan pembina yang bertujuan untuk membina rumah orang asli bagi yang memerlukan. Untuk interaksi antara etnik, terdapat perbezaan yang dilihat antara masyarakat Mahmeri dengan masyarakat orang asli yang lain. Antaranya adalah sudut pertuturan bahasa harian mereka. Pertuturan bahasa Mahmeri ini dikenali sebagai bersisi, iaitu dikenali sebagai Selangor Sakai. Penggunaan bahasa mereka ni dipercayai daripada salah silah rumpun bahasa Senoi. Masyarakat Mahmeri selalunya akan berinteraksi dengan masyarakat luar dengan menggunakan bahasa Melayu. Kerana pelbagai kaum mempunyai bahasa mereka yang tersendiri. Ianya berbeza dan mengelakkan kesalahfahaman yang berlaku. Mereka lebih selamat menggunakan bahasa Melayu. Bagi interaksi sesama mereka, semua masyarakat Mahmeri, mereka akan menggunakan bahasa Mahmeri sendiri. Itu saja dari saya. Saya akan paskan ke next presenter, Azim Fasihah. Terima kasih Tuan Nur Fatin. Saya akan sambung bahagian budaya dan adat resam. Seperti etnik lain, Mahmeri juga mempunyai adat resam dan budaya mereka yang tersendiri yang telah menjadi turun-temurun sejak generasi nenek moyang mereka. Apabila usia kandungan mula mencecah usia 7 bulan, pasangan suami isteri akan mula menempah bidan dengan memberi barangan seperti kain sebagai pengikat janji. Bidan akan mula mengurut dan memeriksa kandungan si ibu. Apabila bayi dilahirkan, bidan akan mengumumkan nama bayi yang telah dipilih oleh ahli keluarga sambil memotong tali pusat, dan bidan akan mendoakan yang baik-baik untuk bayi tersebut seperti kesihatan dan kesejahteraan. Uri akan dibersihkan dan ditanam di tanah yang kering di belakang rumah untuk mengelakkan daripada gangguan binatang. Mereka menganggap uri adalah kembar kepada bayi, dan jika
dan dipercayai jika udi ditanam jauh dari rumah, bayi akan merantau jauh apabila besar kelak. Selepas upacara cuci lantai akan diadakan selepas 44 hari mengikut kemampuan si ibu. Upacara ni adalah satu majlis membuka pantang di mana si ibu dan bidan akan menepun tawa antara satu sama lain bertujuan untuk membuang sial dan diiringi dengan bacaan campi serapah oleh Tok Bomoh. Dan benang berwarna merah akan diikat pada pergelangan tangan bayi, ibu dan bidan, tanda tamat pantang. Selepas itu, bidan akan diberikan barangan seperti pisau, gunting, kain sebagai upah. Dari segi kematian pula, apabila berlakunya kematian, anak tertua dalam keluarga atau waris terdekat si mati akan menyampaikan berita sedih ini kepada Tok Batin untuk disebarkan. Upacara dimulakan dengan membersihkan serta memakaikan mayat dengan pakaian yang cantik serta meletakkannya di tempat yang lapang seperti ruang tamu. Sementara menunggu saudara yang lain sampai, mereka yang datang menziarah akan memberi sumbangan wang bagi yang mampu, membakar kemenyan, berserapah dan berdoa sebagai tanda menghormati mayat. Si mati akan dijaga selama sehari sementara menunggu persiapan untuk pengebumian siap. Mayat akan dikebumikan jauh daripada perkampungan. Ini kerana etnik Mahmeri percaya bahawa si mati akan menjadi hantu dan mengganggu ahli keluarga yang lain. Setiap kubur masyarakat Mahmeri akan diletakkan batu nisan yang ada nama si mati dan pengebumian akan diuruskan oleh Tok Bomoh dan juga Tok Batin. Majlis pemujaan akan diadakan pada hari ke-7, hari ke-44 dan hari ke-100 bagi mengingati si mati. Ini adalah contoh keranda Mahmeri, iaitu seperti bumbu ikat. Dari segi adat perkahwinan pula, perkahwinan sangat penting dalam masyarakat Mahmeri. Ini kerana kebiasaannya Mahmeri berkahwin atas dasar ikatan tali persaudaraan dan bukannya atas dasar cinta. Mahmeri juga turut mengamalkan upacara memisik, meminang dan juga persandingan. Tarikh bagi peminangan dan persandingan perlu dirujuk kepada Tok Batin untuk melihat persediaan pihak lelaki sebelum memasuki alam rumah tangga. Pada majlis persandingan, pengantin akan memakai baju tradisional dan pelamin juga turut disediakan. Mereka akan bergotong royong menghiasi pelamin dan meletakkan pelbagai anyaman daripada daun nipah serta bunga-bungaan yang berwarna cerah di satu sudut tempat. Budaya dan tradisi perkahwinan mereka sangat unik dan berbeza kerana pasangan pengantin perlu melalui 7 langkah sebelum disahkan sebagai pasangan suami isteri. Tradisi ini masih dipraktikkan sehingga kini, iaitu pada langkah pertama adalah mengenai status antara pasangan lelaki dan perempuan. Mereka perlu membuat pengakuan yang jujur di hadapan Tok Batin dan semua penduduk kampung seperti pernah hidup dengan orang lain atau status diri seperti dia tu adalah seorang janda atau duda. Sekiranya ada penipuan, Tok Batin akan bersuara dan penduduk kampung itu sendiri akan menyatakan kebenarannya. Pada langkah kedua pula, pengantin lelaki akan diuji dengan permainan seperti permainan buai latip dan jerat tupai. Langkah ini bertujuan untuk menguji IQ pengantin lelaki. Dan pada langkah ketiga pula, gigi tajam pengantin perempuan dan lelaki akan digigit. Ini bagi memastikan apabila pasangan ini mati kelak, dia tidak akan memakan anaknya.
Pada langkah ke-40 yang dinamakan sebagai sorok pengantin, pengantin perempuan akan disorok bersama semua wanita yang belum berkahwin dalam kampung itu dan hanya sebelah tangan dikeluarkan. Pengantin lelaki perlu mengiringi wanita itu sebanyak 7 pusingan dan memilih tangan pasangan perempuannya, pasangan pengantin perempuan. Jika pilihan itu benar, bermaksud perkahwinan itu adalah secara sukarela. Pada langkah kelima, pasangan pengantin akan menerima restu. Pasangan pengantin akan menerima restu secara berasingan di atas pelamin yang dimulakan dengan pengantin lelaki diikuti dengan pengantin perempuan dan barulah disatukan kedua-duanya di atas pelamin. Dan pada langkah ke-6 pula, pasangan pengantin akan dimandikan beramai-ramai. Ini bertujuan untuk membuang segala kekotoran dan bala dalam diri pengantin untuk memulakan kehidupan sebagai suami isteri dengan baik. Dan akhirnya pada langkah ke-7, pasangan pengantin ini akan diberikan nasihat oleh wali pengantin perempuan dan wali pengantin lelaki, termasuklah ibu bapa. Ini adalah jerat tupai yang digunakan ketika perkahwinan ketika langkah kedua. Setiap kampung yang didiami oleh mahmeri akan diketuai oleh seorang penghulu yang disebut sebagai batin. Tok Batin merupakan seorang ketua yang dilantik oleh penduduk kampung melalui undian, dan seseorang Tok Batin tu perlulah ada pengetahuan yang luas kerana di mana Tok Batin harus mendalami adat dan budaya kaum mahmeri. Ini kerana setiap kejadian dan hal yang berlaku akan dimaklumkan kepada Tok Batin. Sebagai contoh seperti perkahwinan, kelahiran dan perayaan hari moyang yang memang memerlukan pengetahuan yang luas tentang adat mereka. Dari segi pantang larang pula, masyarakat mahmeri menganggap bahawa sesuatu kejadian yang berlaku sama ada buruk atau baik merupakan petanda untuk mereka memulakan pekerjaan atau perjalanan. Masyarakat mahmeri masih mengamalkan dan pegang teguh kepada kepercayaan dan pantang larang. Sebagai contoh, perempuan tidak boleh duduk di tangga kerana dipercayai akan berkahwin dengan orang tua. Dan juga tidak dibenarkan menyanyi di dapur kerana akan berlakunya puting beliung. Dari segi tarian tradisional pula, mahmeri terkenal dengan tarian yang diberi nama iaitu tarian Mayen Jo'oh. Dalam tarian ni ada dua watak penari lelaki yang memakai topeng iaitu Tok Pongkol dan Tok Nani yang membawa identiti tersendiri dan pergerakan serta gerak isyarat yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Penari-penari perempuan pula akan memakai skirt dan hiasan kepala yang diperbuat daripada anyaman daun mengkuang, menari dengan gerakan lawan jam di sekitar sebuah bukit gili yang dipanggil busut. Tarian tersebut pula akan diiringi dengan nyanyian lagu yang dinyanyikan oleh salah seorang pemain muzik. Muzik pula dihasilkan dari peralatan tungtung iaitu buluh, jul iaitu viola, tambong, gendang dua muka dan atawa iaitu gung tembaga. Selain daripada tarian Mayen Jo'oh, orang asli juga mempunyai satu lagi tarian tradisional iaitu dikenali sebagai tarian Jo'oh yang mempunyai pelbagai tujuan, iaitu antaranya ialah tarian ritual yang ditarikan ketika hari moyang oleh suku kaum mahmeri di Pulau Keri ini. Ini untuk memuja moyang atau semangat roh bagi menjamin kesejahteraan hidup dan rezeki. Penari perempuan akan mengelilingi pokok resam atau busut sebanyak 3 kali dengan gerakan tangan yang berbeza sehinggalah 9 pusingan. Selain dari segi ritual, tarian ini juga adalah
sebagai satu bentuk hiburan dalam acara keramaian seperti perkahwinan dan majlis menyambut kedatangan tetamu luar. Ini adalah antara suasana ketika tarian Co'oh ditarikan ketika perayaan Hari Moyang. Saya akan menyambung pembentangnya ini dengan pakaian tradisional. Pakaian tradisional masyarakat Mamari diperbuat daripada sumber alam. Baju terap diperbuat daripada kulit kayu, manakala skirt yang dipanggil kawai diperbuat daripada daun nipah. Daun nipah juga dianyam untuk dijadikan simpak, iaitu selempang, dan juga topi seperti ini. Pakaian ini diperagakan ketika hari perayaan dan juga semasa perkahwinan. Di sini menunjukkan beberapa penari yang mengenakan pakaian tradisi yang dilengkapi dengan pelbagai hiasan daripada anyaman daun nipah. Secara amnya, komuniti orang asli tiada agama termasuk masyarakat Mamari. Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan wujudnya dunia satu lagi. Kepercayaan ini membuatkan mereka tidak percaya kehidupan selepas mati. Tetapi apabila mereka tak suka dunia sebenar, mereka akan pergi ke dunia lagi satu. Cara mereka berkomunikasi dengan dunia lagi satu adalah dengan menggunakan sanggar. Disebabkan itu, setiap rumah di masyarakat Mamari yang berpegang teguh dengan ajaran ini akan mempunyai sanggar di halaman rumah. Mereka percaya kewujudan Tuhan, tetapi lebih percaya kepada amalan nenek moyang mereka. Terdapat juga segelintir masyarakat Mamari yang telah menukar agama kepada agama Islam dan juga Kristian. Masyarakat Mamari mempunyai perayaan mereka tersendiri, iaitu Hari Moyang dan Hari Moyang Puja Pantai. Hari Moyang merupakan salah satu perayaan yang terbesar bagi masyarakat orang asli Mamari di Pulau Keri, Klang. Perayaan ini disambut pada tarikh yang ditetapkan lembaga adat kampung mengikut pengiraan berdasarkan tahun baru Cina. Upacara spiritual dimulakan sebelah pagi di rumah moyang yang disebut panggar, menandakan bermulanya Hari Moyang. Perayaan ini dilakukan di 3 tempat berasingan, iaitu di rumah moyang Gading yang menjaga kawasan tengah kampung, rumah moyang Amai yang menjaga kawasan hujung kampung, dan rumah moyang Keteng yang menjaga kawasan pangkal kampung. Antara moyang-moyang yang terdapat di dalam upacara ini ialah moyang Getah, moyang Melo, moyang Tok Naneng, moyang Bojas dan juga moyang Tok Pekong Cina. Masyarakat Mamari yang tinggal berdekatan dengan laut akan merayakan satu hari dalam setahun untuk mengadakan hari pemujaan khas untuk moyang laut atau dipanggil Puja Pantai. Upacara ini dilakukan secara besar-besaran oleh penduduk kampung yang diketuai oleh Poyong Tok Pawang. Mereka akan berarak dari kampung hingga ke tepi laut dengan iringan paduan muzik tradisional. Upacara ini dijalankan untuk memohon restu moyang supaya mereka mendapat hasil tangkapan laut yang banyak dan keselamatan mereka tidak diancam. Upacara Puja Pantai ini juga diadakan bagi menghormati moyang Metah atau Getah yang dipercayai mempunyai semangat laut yang mampu menjaga keamanan dan memberi rezeki kepada kaumnya. Tok Pawang yang berperanan sebagai perantara kepada roh yang akan diseru akan menumpangkan dirinya kepada moyang-moyang yang hadir sambil diiringi dengan bunyi alat-alat muzik tradisional. Moyang Bojas akan naik ke atas mahligai yang disediakan dan menari sambil memuji moyang-moyang yang hadir. Kemudian moyang Bojas akan menyanyi dan mengikut alunan muzik dan turun dari mahligai untuk menari tarian Co'oh bersama penari yang terdiri daripada anak-anak gadis Mamari. Selesai upacara di pantai, penduduk kampung mula mengadakan pesta tari menari di rumah bagi meraihkan kejayaan mereka melakukan upacara ini. Setiap kaum orang asli mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa-bahasa ini amat sukar untuk dibukukan kerana penggunaan onomatopoeia dalam bahasa-bahasa tersebut. Walau bagaimanapun, pada tahun 2006,
Sebuah buku bahasa Mahmeri telah diterbitkan oleh Asma Haji Omar, penyelidik daripada Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Buku ini hanya memberi gambaran am dan dari segi ciri-ciri am bahasa dan budaya yang diselidiki. Bahasa dari kaum berlainan membawa maksud yang tidak sama dan akan membuatkan mereka salah faham. Sebagai contoh, perkataan cok dalam bahasa Mahmeri bermaksud pergi, manakala dalam bahasa Sermai bermaksud anjing. Oleh itu, komuniti orang asli berkomunikasi dalam bahasa Melayu sahaja. Penyalahgunaan perkataan sering kali digunakan dalam era globalisasi ini. Perkataan yang sering digunakan sekarang adalah jakun dan sakai. Jakun pada asalnya merupakan sebahagian kaum dalam komuniti orang asli. Hal ini boleh menimbulkan salah faham antara komuniti orang asli dan mereka rasa diri mereka terhina. Penulisan di media sosial juga turut menjadi kesalahan kerana perkataan jakun sangat sensitif bagi komuniti jakun orang asli. Kedua ialah sakai. Sebelum merdeka, perkataan sakai diberikan oleh orang British merujuk kepada masyarakat yang tinggal di hutan. British melabelkan orang asli sebagai sakai. Selepas saja merdeka, perkataan ini tak boleh digunakan lagi. Jika menggunakan perkataan ini di Sabah dan Sarawak, berkemungkinan sesiapa yang menyebut tidak dapat balik kerana akan disumpit. Kes ini pernah berlaku banyak kali. Tetapi sekarang orang asli tidak akan bersuara, tetapi diorang akan elak dari melakukan perkara yang tidak sewajarnya, dan mereka akan protes sesama mereka sahaja. Saya serahkan kepada Fatin Farihah. Seterusnya ialah permainan tradisional. Antara permainan tradisional masyarakat Mahmeri ialah buai latih atau jerat tupai, cicing tangga, congkak dan juga lastik kayu. Orang tua-tua masyarakat Mahmeri mencipta permainan ini sekadar hiburan dan suka-suka sahaja. Buai latih atau jerat tupai kebiasaannya menjadi permainan popular ketika upacara perkahwinan mereka. Okay. Presentation seterusnya akan disambung dengan makanan tradisional etnik Mahmeri. Okay. Untuk makanan tradisional mereka akan mendapatkan makanan daripada hasil tangkapan laut ataupun dari tanaman yang mereka tanam seperti ubi keledek, ubi kayu dan keladi. Ada setengah etnik yang akan makan haiwan yang mereka ternak seperti ayam. Cara mereka memasak merupakan keistimewaan mereka, iaitu mereka masak di dalam buluh dan dimasak di atas kayu api. Okay, cara mereka memasak adalah mereka akan memasukkan makanan di dalam buluh tersebut. Tapi tidak semua etnik, tidak semua kaum Mahmeri mampu untuk makan nasi. Mereka hanya akan makan nasi ataupun makanan selain makanan tradisional mereka jika mereka mempunyai duit untuk membeli beras ataupun makanan di luar. Okey, seterusnya adalah seni bina. Okey, seni bina ini kebiasaannya seni bina di Mahmeri mereka menggunakan bahan-bahan semula jadi. Contoh seperti rumah mereka menggunakan kayu bakar, daun limpah dan buluh. Okey, kayu bakar digunakan kerana ketahanan kayu tersebut di dalam air. Hal ini kerana etnik Mahmeri kebanyakannya tinggal di pesisiran pantai. Okey, daun limpah dan atap digunakan, daun limpah dan buluh digunakan sebagai atap dan dinding. Okey, kerana daun limpah merupakan walaupun tebal tapi dia adalah daun yang menebak haba. Ini bermaksud rumah mereka tidak akan panas. Okey, buluh digunakan kerana sifat buluhnya mudah lentur dan tahan lama. Okey, seterusnya keluasan rumah tersebut. Keluasan rumah mereka bukanlah besar. Mereka hanya mempunyai satu ruang untuk makan, minum dan tidur. Okey, bagi mereka keluasan rumah tersebut sudah besar. Okay, kebiasaannya rumah mereka akan dihiasi dengan anyaman kerana mereka menganggap anyaman itu akan mencantikkan rumah mereka. Okey, seni ukir dan seni anyaman, seni yang mampu menarik perhatian
orang luar untuk datang ke Mahmeri. Kebanyakan pelancong yang datang ke Mahmeri untuk melihat sendiri kehalusan arca yang dibina dan topeng yang dibina. Okay, kenapa etnik ini mendapat pengiktirafan UNESCO? Ini terbukti di gambar tersebut. Itu gambar ini dikenali sebagai harimau berantai. Okay, harimau berantai ini merupakan diperbuat daripada sebongkah kayu, iaitu kayu itu diambil dari pokok nyirih batu. Okay, dari sebongkah kayu dibentuk sehingga menjadi harimau berantai ini. Kayu tidak ada sedikit pun pencantuman kayu-kayu yang lain. Okay. Bentuk harimau berantai ini dilakukan sepenuhnya, diukir sepenuhnya oleh etnik Mahmeri. Okay, bebolan yang ada di dalam mulut harimau berantai tersebut hanyalah diukir di dalam mulut itu sendiri, tidak dikeluarkan, dimasukkan kembali. Mereka mengukir bongkah kayu tersebut sehingga menjadi bulat. Bola tersebut bukanlah terletak di situ, tetapi bola tersebut boleh digerak-gerakkan di dalam mulut harimau berantai tersebut. Ini terbukti kenapa arca etnik ini mampu menarik perhatian orang luar. Arca ini juga mendapat pengiktirafan dari UNESCO. Okay. Seterusnya adalah seni anyaman. Okay, untuk seni anyaman, bagi seni ukir okay, seni terakhir adalah seni anyaman. Seni ukir sebentar tadi didominasi oleh kaum lelaki kerana tenaga yang diperlukan sangat tinggi. Manakala kaum perempuan, mereka mendominasi seni anyaman. Pentingnya seni anyaman ini untuk kaum etnik Mahmeri sehingga mereka beranggapan mana-mana gadis yang tidak pandai untuk mengayam bermakna mereka belum bersedia untuk berkahwin. Okey, daun nipah dan daun mengkuang merupakan daun yang digunakan untuk membuat anyaman. Okey, anyaman ini bertahan sehingga 5 tahun. Okey, kelerai ataupun corak adalah nama yang digunakan untuk membuat anyaman. Kelerai ini ataupun dikenali sebagai bentuk, bermaksud anyaman yang dibuat adalah merupakan bentuk seperti burung, jagung, keris dan lain-lain. Okey, seterusnya adalah corak. Corak bermaksud susunan anyaman tanpa warna. Kebiasaannya akan dilakukan untuk membentuk tikar ataupun lain-lain. Okey, gambar-gambar yang ditunjukkan di slide adalah gambar-gambar anyaman yang kami lakukan sendiri semasa kajian di Mahmeri Culture Village. Okay, seterusnya adalah cadangan-cadangan untuk mengekalkan kebudayaan, adat dan warisan orang asli etnik Mahmeri sendiri dan juga etnik-etnik lain yang ada di Malaysia. Okay, yang pertama adalah komersialkan produk mereka. Kenapa komersialkan produk mereka? Kerana produk mereka adalah produk Bumi Putera. Okay, produk mereka mempunyai kehalusan dan kecantikan nilai yang tersendiri. Okay, produk-produk mereka harus dikomersialkan untuk diberitahu oleh semua bahawa produk yang bagus datangnya dari hasil orang-orang asli. Kepribadian Malaysia sendiri, jika produk-produk bagus, mereka ingin mengetahui siapa pengeluar dan siapa yang pembuat produk tersebut. Sekaligus akan menaikkan nama etnik-etnik orang asli yang berada di Malaysia. Yang kedua adalah mewujudkan dan memperbanyakkan rumah budaya. Rumah budaya dimaksudkan bukanlah pameran seperti muzium. Kebanyakannya barang dan produk orang asli dimuziumkan, yang bermaksud hanya dipamerkan dan hanya diberi beberapa ayat untuk menerangkan tentang produk tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan rumah budaya adalah mewujudkan lagi pelbagai tempat yang kami sebagai masyarakat boleh mendalami dan boleh mengalami pengalaman menjadi seorang etnik orang asli, seperti yang ditunjukkan di Mahmeri Culture Village, di mana kami boleh belajar tarian mereka dan kami boleh memakai pakaian tradisional mereka. So, seharusnya Malaysia memperbanyakkan
tempat-tempat tersebut agar masyarakat Malaysia sendiri ingin mengetahui dan mempelajari dan sekaligus boleh menarik pelancong luar untuk mendalami orang-orang asli di Malaysia. Dan yang terakhir adalah penghapusan sifat malu. Apa yang saya terangkan di sini, penghapusan sifat malu adalah kerana sifat malu ini membawa kesan negatif kepada kebudayaan orang asli. Sebagai contoh, jika seseorang malu untuk mengaku mereka sebagai etnik orang asli, maka masyarakat luar tidak mengetahui tentang kebudayaan orang asli. Ini terbukti apabila Ketua Mahmeri Culture Village menceritakan kepada kami ketika beliau berada di UNICEF, mereka ada satu majlis dan Kak Diana Rose Diamond memakai pakaian tradisional Mahmeri, tetapi kebanyakannya tidak mengetahui pakaian tersebut merupakan pakaian tradisional orang Mahmeri. Mereka hanya melihat Kak Diana dengan perasaan pelik dan ingin tahu. So oleh itu seharusnya sifat malu ini dihapuskan. Kesimpulannya, masyarakat orang asli memiliki dan mengamalkan pelbagai jenis adat budaya, kepercayaan, pantang larang, perubatan dan nilai hidup mereka yang unik dan tersendiri. Mereka mempunyai satu nilai hidup yang harmoni antara sesama insan dan alam persekitaran banyak mempengaruhi tentang cara hidup dan sumber ekonomi mereka. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.